Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Baik, jadi kita bertemu lagi untuk hari ini dalam pembelajaran kita, itu mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, jadi tajuk kita untuk hari ini adalah bahasa asas kewarganegaraan. Okey. Weh, Ipan, apa lagu lu nyanyi tadi? Wah tak faham lah. Fakrul, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa juga menyatukan kita. Tanpa bahasa, kita akan berpecah belah. Bro, gua tak faham lah. Boleh terangkan balik? Perkara 152, Perlembagaan Malaysia memperhitungkan bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Jadi, sebagai anak jati Malaysia, kita mesti bangga bertutur dalam bahasa Melayu. Jangan malu bercakap bahasa Melayu tau. Oh, patutlah setiap tahun kita mengadakan bulan bahasa kebangsaan pada bulan Oktober. Tahu pun. Jadi, kita hendaklah menasihati bangsa kita bertutur dan mencintai bahasa kebangsaan kita. Oleh itu, kita janganlah menggunakan bahasa rojak, bualu dan lain-lain. Masa muda inilah kita perlu mengamalkan bertutur dengan bahasa yang betul. Okey, baik. Jadi di sini adalah video yang menerangkan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi yang seterusnya ini adalah petikan teks pada muka surat 109. Okey, murid-murid yang ada buku teks di rumah, Cikgu harap dapat buka muka surat 109 dan kita lihat sama-sama petikan teks tersebut. Okey, baik. Jadi tajuk pada hari ini adalah bahasa asas kewarganegaraan. Okey, jadi ada petikan-petikan dan juga maklumat-maklumat penting dalam teks tersebut. Okey, jadi cikgu akan baca dulu. Okey, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan 1967. Okey, ada 6 peranan bahasa kebangsaan di sini diberikan. Okey, jadi peranan yang pertama, sebagai bahasa pentadbiran, wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran kerajaan. Peranan kedua adalah bahasa perhubungan, digunakan dalam perhubungan antara masyarakat yang berlainan bangsa. Peranan yang ketiga adalah sebagai bahasa perundangan, digunakan dalam semua urusan perundangan. Dan peranan yang keempat adalah sebagai bahasa ekonomi, digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Yang kelima, sebagai bahasa pengantar, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Okey, digunakan dalam sistem pendidikan negara ni, maksudnya bahasa Melayu ni ataupun bahasa kebangsaan ni digunakan sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan kita. Okey, jadi yang terakhir, sebagai bahasa ilmu, itu digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan. Okey, jadi keseluruhan dalam teks ni merupakan isi tersurat. Seterusnya, kita bergerak pula kepada ini ada persoalan. Okey, jadi dekat bawah tu dia ada persoalan.
Okey, apakah persoalan dia? Okey, jadi kita lihat ini adalah perbualan antara cikgu bersama Afifi, Kaijun dan juga Tinesh. Okey, jadi kita lihat kepada persoalan yang pertama. Okey. Jadi cikgu tu tanya, Afifi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Okey, ini ditanya kepada Afifi. Jadi Afifi perlu menjawab. Okey. Jadi yang pertama untuk menjawab, ini adalah soalan berkaitan dengan isi yang tersurat. Jadi apabila soalan berkaitan dengan isi yang tersurat, maka kita kena rujuk petikan teks tersebut. Petikan teks pada muka surat 109 tadi. Sebab jawapan dia ada di dalam ni. Okey, jadi soalan cikgu tadi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Okey, jadi Afifi kena jawab. Ini jawapan dia. Okey, Afifi jawab, kedudukan bahasa Melayu di negara kita sebagai bahasa rasmi mengikut Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, jadi dia cakap sebagai bahasa rasmi mengikut Akta dalam Bahasa Kebangsaan. Okey, jadi yang tu adalah isi tu surat dalam pernyataan ini. Okey, kalau kita dapat lihat soalan dia, bagaimanakah kedudukan? Okey, apakah kedudukan? Kedudukannya adalah sebagai bahasa rasmi di negara kita dan termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, jadi itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, peranan bahasa Melayu di negara kita. Jadi Afifi perlu menjawab, ini ada 6 peranan bahasa kebangsaan. Jadi Afifi perlu jawab, peranan bahasa Melayu ialah, kita tulis ke-6 peranan tersebut. Jadi peranan bahasa Melayu ialah bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan, bahasa perundangan, bahasa ekonomi, bahasa pengantar dan bahasa ilmu, dan seterusnya. Ini mengenai soalan mengenai isi yang tersirat pula. Isi yang tersirat, ingat, isi yang tersirat adalah isi yang tiada di dalam petikan teks, tetapi kita perlu memikirkan isi tersebut berkaitan dengan apa yang ada di dalam teks. Okey, baik. Jadi soalan yang pertama, yang kedua, mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita? Kaijun. Okey, jadi soalan ini ditujukan pula kepada Kaijun. Okey, jadi kalau kamu dapat lihat, Kaijun dah menjawab, tetapi dia hanya letakkan isi-isi penting sahaja. Jadi jawapannya, kita perlu huraikan isi-isi penting yang diberi. Okey, bahasa kebangsaan. Okey, jawapannya, bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana perpaduan, komunikasi dan berkesan. Okey, jadi jawapannya adalah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana dapat memupuk perpaduan yang erat antara masyarakat. Selain itu, dapat membina komunikasi yang berkesan. Okey, kalau kamu dapat lihat, cikgu ada gunakan isi-isi yang telah diberikan oleh Kaijun, itu perpaduan. Di sini cikgu gunakan perpaduan. Seterusnya, komunikasi dan berkesan. Cikgu guna membina komunikasi yang berkesan. Okey, jadi ini adalah isi yang tersirat. Maka isi yang tersirat ni kita perlu huraikan dengan idea kita sendiri. Okey, soalan yang ketiga. Tinesh, pada pendapat kamu, mengapakah penggunaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Jadi Tinesh perlu fikirkan apakah kepentingan bahasa Melayu kepada warga negara Malaysia. Jadi jawapan Tinesh dia cakap, pada pendapat saya, identiti dan jati diri. Okey, jadi itu adalah isi penting yang diberikan oleh Tinesh. Maka kita perlu huraikan isi penting tersebut. Okey, jadi ini jawapannya telah cikgu huraikan. Pada pendapat saya, penguasaan bahasa Melayu penting untuk menunjukkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jati diri yang kukuh juga dapat ditunjukkan melalui bahasa Melayu yang dijaga ini. Okey, jadi kalau kamu dapat lihat juga, cikgu dah menggunakan isi penting yang diberikan, iaitu identiti. Cikgu guna di sini. Penguasaan bahasa Melayu penting untuk menunjukkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, isi penting jati diri. Cikgu pun guna dalam ayat yang seterusnya. Okey, jati diri yang kukuh juga dapat ditunjukkan melalui bahasa Melayu yang dijaga ini. Okey, jadi melalui soalan-soalan ini,
kita perlu nyatakan isi yang tersirat. Jadi isi yang tersirat dia tidak ditunjukkan di dalam petikan teks, tetapi kita perlu memikirkan idea ataupun isi tersirat itu sendiri yang berkaitan juga dengan pembelajaran ataupun tajuk pada hari ini. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk negara kita. Jadi tajuk kita pada hari ini juga mempunyai berkaitan dengan video yang kita lihat di permulaan video tadi. Video itu menunjukkan bagaimana bahasa kebangsaan ni kita perlu jaga, kita perlu pupuk dalam jati diri setiap rakyat Malaysia. Baik. Seterusnya. Jadi ini adalah aktiviti untuk hari ini. Jadi setelah kamu selesai tengok cikgu, kamu selesai memahami pengajaran cikgu sebentar tadi, jadi kita akan bergerak kepada aktiviti. Jadi aktiviti kita pada hari ini nyatakan 2 isi tersurat dan 2 isi tersirat daripada petikan melalui soalan berikut. Soalan kita akan lihat di slide yang berikutnya. Seterusnya rakamkan suara kamu menjawab soalan dan hantar melalui WhatsApp kepada cikgu. Sebutkan nama kamu di permulaan rakaman audio. Jadi untuk aktiviti ini, cikgu nak kamu rakamkan suara kamu menjawab soalan-soalan ini dan hantarkan kepada grup WhatsApp, kepada cikgu pun boleh. Jadi cikgu nak rakamkan suara kamu. Jadi kita lihat soalan berkaitan isi yang tersurat. Soalan yang pertama, berdasarkan petikan, apakah 6 peranan bahasa kebangsaan? Jadi kamu kena rujuk petikan pada buku teks tersebut sebab dia berkaitan dengan isi yang tersurat. Jadi kamu perlu rujuk buku teks. Yang kedua, apakah fungsi bahasa Melayu sebagai perhubungan? Ini pun kamu perlu rujuk buku teks kerana ada isi tersurat di dalam petikan tersebut. Baik, jadi seterusnya kita akan bergerak kepada soalan mengenai isi yang tersirat. Isi tersirat ni kamu kena fikirkan jawapan kamu sendiri mengikut idea kreativiti kamu. Tapi perlulah berkaitan dengan soalan dan juga berkaitan dengan tajuk pada hari ini, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi soalan yang pertama untuk isi tersirat. Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam ekonomi negara? Kamu nyatakan jawapan kamu. Soalan yang kedua. Pada pendapat kamu, penguasaan bahasa apakah yang penting untuk negara kita dan kenapa? Baik, jadi cikgu harap kamu dapat melakukan aktiviti ini dan hantar aktiviti tersebut kepada cikgu. Jadi seterusnya, ini aktiviti yang seterusnya. Selesai kamu rakamkan jawapan kamu tu, kita akan jalankan pula aktiviti chat and share. Itu catat dan kongsi. Arahan. Catatkan isi penting jawapan kamu sahaja. Tulis dalam buku BM2 dan hantar ke dalam kumpulan WhatsApp. Jadi setelah kamu selesai buat rakaman audio dan hantar kepada cikgu, ataupun kamu boleh lakukan aktiviti ni dahulu baru kamu rakamkan. Jadi untuk aktiviti ni cikgu cuma nak kamu tuliskan isi penting sahaja. Jadi untuk isi tersurat dan ini untuk isi yang tersirat. Jadi tuliskan isi penting. Contohnya untuk soalan 1. Soalan 1 tadi berkaitan apakah 6 peranan bahasa kebangsaan. Jadi kamu tuliskan isi-isi penting jawapan kamu dalam bahagian ini. Jadi untuk soalan kedua, jadi cikgu dah bagikan contoh. Contohnya bahasa perundangan. Jadi untuk soalan kedua pula sama juga macam tu. Melalui soalan yang cikgu berikan tadi, kamu tuliskan, catatkan secara ringkas isi penting. Begitu juga dengan isi tersirat. Kamu cuma catatkan isi yang secara ringkas, isi penting. Setelah siap, kamu tangkap gambar dan hantar ke dalam grup WhatsApp yang cikgu hasilkan. Cikgu nak nilai dan cikgu nak tandakan hasil kerja kamu buat. Dan di samping itu, isi-isi penting ini kamu dapat berkongsi dengan rakan-rakan kamu. Dan kita setakat ini sahaja. Jadi untuk sebarang persoalan dan pertanyaan, kamu boleh WhatsApp kepada cikgu dan bertanyakan apa sahaja soalan yang kamu masih ragu-ragu. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.